Menunjang pemerkasaan perpaduan bukan hanya melalui perlembagaan persekutuan dan rukun negara, sistem pendidikan juga perlu berupaya memupuk semangat kekitaan dalam negara. Menurut pensyarah kanan Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya UM, Dr. Marzudi Muhammad Yunus, pendidikan sememangnya penting dalam penyatuan bangsa dan kaum demi kelangsungan negara pada masa depan. Jelas beliau, ia merupakan proses yang panjang untuk membentuk perpaduan antara etnik supaya menjadi lebih utuh. Kita boleh memperkukuhkan perpaduan melalui pendidikan dengan cara kita memperkukuhkan subjek-subjek yang mempunyai elemen pendidikan. Contohnya, kita boleh mengajar anak-anak kita tentang ideologi nasional. Pentingnya kita mengamalkan ideologi yang sama supaya kita membentuk nilai yang sama. Kita boleh mengadakan silibus-silibus yang baru yang kita rasakan selaras dengan keperluan semasa bagi memperkukuhkan perpaduan yang sedia ada. Melalui cara itu, generasi akan datang dapat mengenali antara satu sama lain dengan lebih baik. Beliau mengulas mengenai dasar perpaduan negara yang dilancarkan baru-baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan Dr. Muhammad Saiful Zamzuri bin Noor, pensyarah pembangunan masyarakat, sahabat-sahabat sekuliah yang saya kasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah dapat sama-sama kita memberikan ruang dan masa bagi mendengar pujahan dan pembentangan daripada kumpulan saya yang telah diamanahkan oleh yang berbahagia Doktor. Alhamdulillah, terima kasih Doktor dengan tajuk yang cukup menarik, iaitu isu pembangunan pendidikan perpaduan di bawah subjek VKMB 1011 pembangunan masyarakat. Sebelum saya bergerak dengan lebih jauh lagi, sebelum itu saya memperkenalkan sahabat-sahabat yang sentiasa berada dengan saya, sahabat sekumpulan yang sangat baik, Alhamdulillah, iaitu Muhammad Sadiq bin Asyarif, saudara Iskandar bin Muhammad Ishaq, saudara Muhammad Syahrul Nazmi bin Tarmizi, saudara Muhammad Nurzan Hazizi bin Jualin, saudara Syakirin bin Muhammad Rais, dan saya sendiri Muhammad Nur Azam bin Abdullah. Alhamdulillah, setelah pelbagai sumber kita bergerak, kita mencari dan bertukar-tukar fikiran, akhirnya kita dapat memutuskan bahawa isu pendidikan perpaduan ini merupakan satu isu nasional yang harus dilihat sebagai satu dasar yang mesti diberikan penekanan oleh kerajaan. InsyaAllah kita mengharapkan kerjasama daripada semua rakan-rakan sekuliah sekalian untuk sama-sama memberikan perhatian, memberikan pendengaran khusus berkenaan isu ini dengan kami membawakan isi kandungan seperti yang berikut, iaitu yang pertama pengenalan, yang kedua konsep pembangunan pendidikan perpaduan di Malaysia, ketiga masalah pembangunan pendidikan di Malaysia, halangan pembangunan, cabaran pembangunan pendidikan, cabaran di dalam pembangunan pendidikan, dan kita akan berakhir dengan kesimpulan. Jadi besarlah harapan saya dan rakan-rakan sekumpulan dengan saya ini ialah sahabat-sahabat sekuliah sekalian dapat mendapat sedikit input ilmu daripada apa yang kita akan bentangkan pada hari ini, insya-Allah. Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat berbilang kaum. Inilah keistimewaan, inilah keunikan negara kita. Pergilah ke mana-mana bahagian di dunia, tidak dapat tidak bahawa keharmonian kaum,
dengan pelbagai kaum berada di dalamnya, itulah menjadi satu titik kepada terkenalnya kita di seantero dunia. Kita boleh hidup dalam suasana yang aman, kita boleh hidup dalam suasana yang toleransi, kita boleh berkongsi budaya, kita boleh berkongsi makanan, kita boleh berkongsi segala-galanya dengan rakan-rakan kita yang berlainan kaum, dengan semangat bangsa Malaysia, dengan semangat perpaduan itu sendiri. Seterusnya, saya ingin menarik perhatian rakan-rakan sekalian, iaitu menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, apa yang ditarifkan dengan perpaduan? Perpaduan ini ditarifkan sebagai penggabungan, sebagai padu, berpadu. Jadi maksudnya orang Malaysia, rakyat Malaysia ini adalah masyarakat yang bersatu padu. Itu menurut Kamus Dewan yang kami semua rujuk. Dan seterusnya ialah bagaimana melahirkan masyarakat yang celik dan berilmu. Siapa tahu jawapan? Yes, itulah, iaitu melalui pendidikan. Pendidikan yang diberikan di peringkat sekolah, itulah yang akan melahirkan masyarakat yang celik dan berilmu. Sangat mudah, ianya menjadi asas, menjadi tunjang kepada pembentukan ataupun semangat perpaduan di dalam negara kita. Seterusnya, masyarakat negara kita hidup di dalam rukun dan damai yang menjadi contoh konsep perpaduan, iaitu dengan mengetepikan jurang perbezaan antara kaum. Tidak ada bangsanya, tidak ada terlalu jauh. Jadi orang Melayu boleh bersama dengan orang Cina boleh bersama dengan orang India boleh bersama dengan orang Melayu. Itulah mengetepikan jurang perbezaan di antara kaum. Seterusnya, saya bawakan isu yang pertama, iaitu bagaimana konsep pendidikan perpaduan di Malaysia. Kita harus ingat bahawa pembangunan pendidikan ini harus disemai daripada peringkat akar umbi. Apa yang sahabat-sahabat sekalian faham dengan penyataan ini, iaitu bahawa untuk memupuk perpaduan itu harus bermula daripada akar umbi, baik dari tadikanya, baik dari prasekolahnya, baik daripada pusat asuhan tunas Islam pasti dan sebagainya. Itu sangat memberikan satu pemahaman yang jelas kepada anak-anak kita bahawa hidup di dalam masyarakat ini sangat seronok, sangat bahagia. Bagaimana nak bahagia? Iaitu kita saling bertolak ansur dan orang cakap berkawan dengan baik. Itulah penerapan nilai yang baik pada anak-anak kita. Seterusnya, kaedah dalam memupuk semangat perpaduan itu tidak adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang bagaimana? Pendidikan yang di akar umbi tadi hinggalah kepada peringkat yang tinggi. Melalui penyata Razak 1956 dan penyata Rahman Talib 1960, iaitu mereka di dalam laporan tersebut menyatakan bahawa bahasa kebangsaan merupakan bahasa utama dan bahasa pengantar di seluruh sekolah-sekolah yang ada di bawah pentadbiran Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu sangat jelas menunjukkan bahawa perpaduan ini dipupuk bermula daripada sekolah, bermula daripada pendidikan, dengan menggunakan bahasa yang sama, dengan bertutur bahasa yang sama, dan mengaplikasikan bahasa yang sama di dalam kehidupan seharian sehari-hari sepanjang berada di pusat-pusat pendidikan dan institusi-institusi pendidikan. Laporan ataupun penyata Razak pada 1956 juga dijadikan ataupun merupakan tanda aras kepada dasar dan sistem pendidikan yang menunjukkan perubahan positif dalam memupuk dan membentuk semangat perpaduan di dalam negara. Bagaimana saya katakan begitu? Ialah kerana melalui menggunakan bahasa kebangsaan itu, pelajar-pelajar bertutur di dalam bahasa yang sama, bertutur bergurau, berbicara di dalam bahasa yang sama. Jadi di manakah wujud jurang itu? Maka kita dapat kurangkan jurang itu kerana engkau bertutur bahasa yang sama, aku bertutur bahasa yang sama. Jadi apa bezanya kita? Itulah penerapan yang cuba disampaikan melalui penggunaan bahasa pengantar, iaitu bahasa kebangsaan itu sendiri. Seterusnya, konsep pembangunan pendidikan perpaduan di Malaysia yang kami bawa sebagai hujah seterusnya adalah melalui dasar pendidikan kebangsaan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM tahun 2013-2015 edisi yang keempat telah menggariskan beberapa
strategi untuk dilaksanakan. Antaranya yang pertama, menggunakan kurikulum kebangsaan untuk semua sekolah dalam institusi pendidikan. Maksudnya, kurikulum yang sama diajarkan di sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina maupun Tamil, itu adalah kurikulum yang standard dan tidak ada kurikulum yang ditokok tambah dan sebagainya. Jadi dengan penerapan menggunakan kurikulum yang sama ini, ianya sangat memberi kesan, iaitu mengukuhkan perpaduan itu sendiri. Seterusnya, bahasa kebangsaan menjadi bahasa utama seperti yang saya cakap sebelum ini, iaitu di semua institusi pendidikan menggunakan bahasa pengantar yang sama, bertutur bahasa yang sama, dan mengaplikasikan menggunakan satu bahasa yang standard, iaitu bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. Seterusnya, kita memberi satu penekanan yang khusus kepada mata pelajaran sejarah, kerana untuk membina negara bangsa yang baik, negara bangsa yang cekal, negara bangsa yang mempunyai perpaduan, yang mempunyai jati diri yang kuat, iaitu melalui bagaimana membina negara bangsa melalui pemerkasaan mata pelajaran sejarah. Itulah yang harus kita lihat. Pada hari ini kebanyakan pelajar-pelajar kita kurang cakna berkaitan dengan sejarah yang berlaku, bagaimana orang-orang terdahulu berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan dan seterusnya, hidup kita dalam suasana yang seperti sekarang. Jadi penekanan kepada mata pelajaran sejarah itu sangatlah disokong, dan saya bersama rakan-rakan membawa hujahan ini di dalam pembentangan ini supaya ianya dilihat secara jelas oleh pihak kerajaan bagaimana untuk mata pelajaran sejarah ini diteruskan. Maksudnya menjadi satu indikator ataupun penanda aras bahawa untuk pelajar itu mempunyai jati diri yang kuat, ia mempunyai pengetahuan dan kemahiran di dalam mata pelajaran sejarah. Seterusnya, program berlandaskan rukun negara diperkenalkan. Sebagai contoh, kita ambil pada tahun-tahun yang sebelumnya ketika mula-mula rukun negara diperkenalkan, bagaimana diwujudkan di sekolah-sekolah kelab rukun negara dan sebagainya. Para pelajar berinteraksi di dalam program-program yang dianjurkan, program yang berteraskan kepada rukun negara, bagaimana memupuk perpaduan, bagaimana memupuk integrasi nasional, bagaimana meletakkan kedaulatan raja-raja itu di dalam sistem pentadbiran dan sebagainya. Itulah saya merasakan, dan bersama rakan-rakan yang membuat kajian ini merasakan bahawa rukun negara itu harus dijadikan satu modul di dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah, insya-Allah pada suatu masa nanti, insya-Allah. Dan dalam masa yang sama juga, sekolah-sekolah kebangsaan diperkasakan dan pembelajaran bahasa etnik juga diperkenalkan. Jika penggunaan bahasa etnik itu dikaji dengan secara muhasabah atau praktikal untuk digunakan. Seterusnya, apakah masalah pembangunan pendidikan perpaduan di Malaysia? Yang pertama yang dapat kami nyatakan di sini ialah pengasingan bangsa dan kaum itu sendiri di dalam pendidikan. Bagaimana bagaimana pelajar Melayu, pelajar Cina, pelajar India berada dalam pengasingan secara tidak sedar. Mungkin ada yang terkehadapan dalam pelajaran, diletakkan di kelas A, yang kurang sikit di kelas B, yang agak lemah di kelas C. Jadi tidak ada percampuran. Maksudnya dalam pendidikan sendiri ada halangan ataupun benteng-benteng itu yang membuatkan mereka merasakan seolah-olah ada jurang antara mereka. Jadi kelas A banyak pelajar yang cerdik-cerdik, kelas B ni kurang sikit, kelas C ni macam ni. Jadi kita harus kikis konsep aliran stream seperti itu. Maksudnya kita boleh ubah dengan cara yang lebih mesra, yang lebih memberikan motivasi kepada pelajar. Seterusnya, bagaimana media baharu berperanan dan ia juga boleh menjadi jurang utama. Bagaimana saya katakan begitu? Jika media sosial ini seperti Facebook, Twitter, Instagram dan pelbagai lagi hebahan lain di laman maya sekarang ini, jika tidak digunakan dengan betul, ia akan menjejaskan perpaduan, kerana
boleh wujud provokasi kaum di situ, boleh wujud kata mengata, keji mengkeji. Itulah yang kita cuba elak sekarang ini. Jadi pihak berautoriti di dalam negara Malaysia ini haruslah menjadi badan pemantau untuk media-media sosial ini. Bukan kita mengetepikan hak menggunakan media sosial, tetapi berpada-padalah dalam menggunakan media sosial daripada menyebarkan perkara-perkara ataupun hal-hal yang boleh mengganggu gugat perpaduan kita. Itulah yang rakyat Malaysia harus sedar, bahawa kita tak pasti sesuatu benda ataupun kita tak tahu sesuatu benda. Janganlah kita menjadi batu api untuk mencetuskan kepada perpecahan di dalam kalangan bangsa kita ini, bangsa Malaysia yang dibina setelah sekian lama. Seterusnya, apa yang dapat kami nyatakan di sini di dalam hujah seterusnya adalah kurangnya pemahaman tentang sejarah negara. Bagaimana Malaysia ini terbentuk daripada tanah Melayunya, menentang Melayan Union dan bersatu sehingga merdeka pada hari ini. Dan lagi kita dapat nyatakan hujahan seterusnya, masalah pembangunan pendidikan perpaduan ini adalah kerana tidak ada sikap menghormati dan menghayati budaya, adat resam dan kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia. Kita tidak cuba kenal sahabat kita Atong, kita tak cuba kenal sahabat kita Maniam. Kita hanya kenal Ashraf, kita hanya kenal Hisham, kita hanya kenal Ahmad, tapi kita tak tahu kehidupan Atong, Ahmeng, kita tak tahu kehidupan Maniam, Ramu, Rajan. Dan itulah yang menyebabkan kita tak ada maklumat yang jelas. Kadang-kadang kenapa dia ni boleh macam ni, aku tak boleh macam ni. Kenapa dia ni ada benda ni, aku tak ada benda ni. Jadi bila tak ada persefahaman begitu, itulah yang menyebabkan rapuhnya perpaduan kerana kurangnya pemahaman dan kita tidak menghayati budaya dan adat resam sahabat-sahabat kaum yang lain dengan kita. Seterusnya kami bawakan apakah halangan dalam pembangunan pendidikan di Malaysia, pendidikan perpaduan di Malaysia. Yang pertama adalah pergaulan kaum adalah berlainan dan terhad. Maksudnya pergaulan kaum-kaum berlainan ni sama ada Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, suku Dayak di Sabah dan Sarawak dan sebagainya adalah terhad. Sebagai contoh, di Semenanjung kita bergaul dengan Melayu, Cina, India, Siam dan kaum-kaum minoriti yang lain. Bagaimana dengan sahabat-sahabat kita di Sabah dan Sarawak? Mereka juga adalah orang Malaysia, mereka juga adalah sebahagian daripada kita. Jadi bagaimana kita nak mendekatkan jurang yang terpisah jauh, iaitu melalui konsep pendidikan. Berlaku pergerakan pelajar daripada Sabah Sarawak ke Semenanjung dan Semenanjung ke Sabah dan Sarawak menuntut ilmu. Itulah akan berlaku perhubungan yang menyebabkan berlaku pengukuhan perpaduan itu sendiri. Seterusnya, beza jurang ekonomi antara rakyat Malaysia berdasarkan kaum. Jelas, itu sangat jelas. Kebanyakan orang Melayu kita sedia maklum, petani, nelayan dan sebagainya. Ada juga yang bekerja di sektor swasta, sektor kerajaan dan sebagainya. Dan kita juga sudah ditanamkan dengan orang Melayu ekonomi pertengahan, orang Cina memegang ekonomi, orang India adalah menurut kehendak ekonomi. Jadinya India boleh masuk dalam ekonomi pertengahan Melayu dan berada di dalam konglomerat bangsa Cina. Itulah yang menyebabkan ada halangan dalam pembangunan pendidikan apabila adanya jurang ekonomi ini. Jadi apa yang harus kerajaan lakukan adalah mengurangkan jurang ekonomi rakyat Malaysia itu sendiri. Seterusnya, perpaduan dan kesedaran integrasi nasional itu. Bagaimana? Apa yang dimaksudkan dengan integrasi nasional? Jadi itulah percampuran ataupun pergaulan sesama bangsa, sesama sahabat kita, sama-sama rakan kita yang berbeza agama, yang berbeza budaya, yang berbeza kaum. Kurangnya kesedaran itu. Masih ada perasaan aku, engkau bangsa engkau, India, Melayu, Cina. Itulah yang menyebabkan berlakunya kekurangan kesedaran berkaitan dengan perpaduan dan integrasi nasional. Dan yang terakhir, halangan dalam pembangunan pendidikan perpaduan ini adalah wujud sikap prasangka antara kaum, iaitu sentiasa curiga mencurigai. Itulah barah yang sikit jika dibiarkan akan menjadi besar dan akan menyebabkan hubungan ataupun perpaduan antara kita akan
rapuh dan tidak sekuat seperti sebelum ini. Yang berbahagia doktor, sahabat-sahabat sekuliah sekalian, cabaran pembangunan pendidikan perpaduan di Malaysia. Apakah cabaran dia? Yang pertama, keberkesanan kurikulum di sekolah dan pengurusan pendidikan. Bagaimana kurikulum yang kita nyatakan di awal tadi, bagaimana kurikulum itu yang telah distandardkan ataupun diselaraskan di semua sekolah, bagaimana ianya berkesan dalam membentuk jati diri para pelajar. Bagaimana ianya dipupuk untuk memberi kesedaran bahawa kita hidup dalam satu negara haruslah bertolak ansur, bekerjasama, saling hormat menghormati dan mengamalkan sifat-sifat terpuji. Bagaimanakah ianya berkesan di hati pelajar? Seterusnya, perbezaan dalam sistem pendidikan ini yang berlaku ketika ini daripada dulu sehingga sekarang, daripada zaman kita sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya, itu memang sentiasa ada. Dan lagi perbezaannya boleh kita lihat adalah dari segi aspek bahasa, budaya, kepercayaan dan keturunan yang mempengaruhi sikap dan nilai. Maksudnya di sekolah ada Melayu, ada Cina, ada India, tetapi masing-masing nak pakai bahasa masing-masing, nak pakai budaya masing-masing, nak pakai kepercayaan masing-masing. Itulah yang menyebabkan berlakunya cabaran yang mungkin harus dilihat oleh pihak kerajaan bagaimana untuk mengatasi cabaran itu. Seterusnya ialah proses sosial yang terhad. Maksudnya tidak ada pergaulan yang berterusan. Maksudnya di peringkat sekolah sahaja. Habis sekolah, selesai loceng berbunyi, maka selesailah urusan percampuran itu. Maka tak ada lagi. Apakah cadangan pembangunan pendidikan perpaduan di Malaysia? Yang pertama ialah menyatu padukan semua masyarakat di sekolah yang sama tanpa ada perbezaan kaum. Jadi apa yang dimaksudkan itu ialah sekolah ikut kaum ni kita tak wujudkan. Maksudnya kita letakkan di sekolah kebangsaan, semuanya berada di situ. Dan perkara yang kedua adalah menerapkan dan memupuk sikap hormat menghormati antara kaum yang ada di Malaysia. Bagaimana yang kita lakukan adalah dengan memberi kesedaran kepada rakyat negara ini bahawa sikap hormat menghormati sesama kaum itu amat bertepatan dengan semangat perpaduan yang telah kita ada sekian lama. Buat apalah kita berbalah sesama sendiri kerana kita tidak menghormati kaum-kaum yang lain hanya kerana satu dua perkara yang kita tidak setuju, tetapi kita menyebabkan keadaan menjadi kurang enak, kurang menarik dan mengganggu gugat perpaduan kita. Dan kepada pihak berautoriti yang berada di dalam negara Malaysia haruslah memantau laman-laman media sosial ini, iaitu bagi memastikan tiada unsur-unsur provokasi kaum. Ini sangat membimbangkan kita kerana dengan dunia tanpa sempadan sekarang, maklumat hanya boleh diakses hanya di hujung jari, dan begitu jugalah propaganda, provokasi kaum begitu menebal ketika ini, dipertingkatkan dari semasa ke semasa, mewujudkan kebencian dalam negara. Kenapa harus begitu? Ini kerana kurangnya pendedahan ketika mereka mengikuti zaman persekolahan ataupun semasa berada di institusi pendidikan. Jadi pihak kerajaan harus cakna perkara ini untuk mengelakkan perkara yang kurang baik berlaku dalam menjaga kedaulatan, dalam menjaga persefahaman kaum, dalam menjaga kesepaduan kita bersama, insya-Allah. Seterusnya, kita meletakkan satu garis panduan bahawa isu politik dan perkauman ini tidak boleh disentuh dan dibahas secara terbuka oleh sesiapa pun, khususnya ahli-ahli politik. Ini harus dielakkan. Kerana apa? Ahli-ahli politik yang berada di dalam pentas arena politik Malaysia hari ini mempunyai pengikut tersendiri. Jadi bila dibahaskan, disentuh berkaitan isu-isu sensitif, maka ianya akan menyebabkan ketegangan. Jadi kita haruslah elak perkara-perkara sedemikian. Dan yang terakhir adalah peranan guru dan pendidik dalam memastikan pemahaman berkaitan dengan perpaduan dalam kalangan pelajar dan masyarakat Malaysia itu terus menerus disampaikan dari semasa ke semasa. Tidak hanya di sekolah, tetapi guru-guru juga boleh menyampaikan melalui teladan yang baik, melalui perhubungan di media-media sosial, laman-laman media sosial ketika ini dan sebagainya. Itu sahaja hujahan daripada kumpulan
saya dan bersama dengan rakan-rakan, alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Dr. Saiful Zamzuri bin Nur dengan kesempatan doktor untuk mendengar pembentangan kami. Kepada rakan-rakan sekuliah sekalian, diharapkan anda semua memperoleh kejayaan yang cemerlang, insya-Allah. Kami mendoakan yang terbaik. Menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang penghujahan kami ini berlaku khilaf dan sebagainya. Semoga kita semua bertemu lagi di lain masa, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.